Ya. Itu dia. Assalamualaikum, Fiz. Assalamualaikum, salam. Macam Ya, mana apa Kak Syah? khabar? Okey, Alhamdulillah, sihat. Ya. Dengar tak suara ni? Okey. Ya. Dengar. Uh, sihat, Macam mana Alhamdulillah, sini. okey? Ya. Macam mana? Sakit, cuma sekarang ni dah mula sakit tekak lah. Dah start mula sakit Oh, tekak, cuma nafas pun dia on and off. Dah macam nak nafas tu macam susah sikit kan. Tapi okey, masih okey, boleh lagi cukup kan, solat apa semua. dia tangkap tekak Uh, dulu Macam mana? Dia tangkap tekak dulu Dia tangkap tekak dulu. Perit. Nak makan sakit lah. Ni ubat gagal ni dah banyak botol lah aku ni. Ni apa ni? Duk gagal kan. Dah 2 botol lah. Bukan telan lah. Komo. Kalau telan tak boleh lah kan. Ya. Uh, hmm. Lepas Okey, tu dia simptom itu tangkap tekak dulu hmm. Ya, dia semua orang lain-lain. Semua orang lain-lain. Aku ni saya ni tu um, dah lepas 14 hari baru ada simptom. Daripada balik hari tu, daripada 31 hari bulan, kan daripada cerita kan, kita kan pernah buat live sebelum ni kan. Kita tak ada simptom apa-apa pun. Tak ada simptom. Jadi 14 hari bulan, 12 hari bulan tu check, baru positif. Lepas tu pergi hospital sampai sekarang. So maknanya daripada UK 31 hari bulan sampai 14 hari bulan tak ada simptom. Tak ada simptom. Sekarang ni dah 16 bulan. Semalam baru start dia rasa pedih-pedih kan. Dia nak sakit tekak. Itu baru rasa macam alamak. Dah start dah ni. Dia dah start. Tapi cuma nafas malam lah dia macam nafas tu naik sikit kan. Lepas tu okey balik kan. Macam tu lah. Susah nak nafas. Macam mana? Susah nak nafas. Dia macam perut angin penuh lah. Perut macam angin. Dia macam sebu gitu Sebu tu. Tapi dia silang balik. Lepas tu dia tunggu sekejap. Dia kalau macam kurang minum air lah. Kurang minum air, vitamin. Tak tahu kenapa. Kalau dia dah nak serang, dia serang lah kan. So bila doktor cakap, yelah antibody badan kita lah dia tengah melawan kan. Antibody kita lah. Sebab saya ni ada pneumonia sebelum ni, history pneumonia. So ada damage dekat lung sebelum ni. So benda tu mungkin efek lah kan. Macam ada jemaah, macam ada kawan seorang ni, dia simptom dia okey tapi doktor kena tahan dia lagi lama sebab COVID ni dah attack dia punya liver dia. Allah. So ramai yang ni sama lah kat pakcik-pakcik ni kan. Pakcik ni pun sihat walafiat. Ni lagilah ada pakcik ni jemaah ni tengah baring ni relax kan. Jemaah tabligh ni dia daripada 22 hari bulan 3 lepas tu dia balik daripada US. Dia balik dari US, lepas tu dia singgah London, lepas tu dia balik Malaysia 22 hari bulan 3. Dia self quarantine selama 2 minggu. 2 minggu dia self quarantine. Hari yang ke-15 16 dia buat check up kat KPJ dan dia positif COVID. Tapi tak ada simptom. Langsung tak ada. Tak ada. Sama macam saya. Macam mana kita nak detect benda tu kalau kita tak ada simptom? Ataupun kita kena pergi juga check walaupun kita tak ada apa connection dengan mana-mana. Contoh pergi overseas ke, tak jumpa orang. Itu yang kerajaan tu cakap sekarang ni, kena kuarantin, jangan keluar because ni lah, kita tak tahu, kadang kita keluar kat sana. Nasib baik saya pergi check. Kalau saya tak pergi check, kalau saya tak pergi check, kalau saya tak pergi check, saya dah jalan mana-mana, saya dah pergi singgah sana singgah sini, banyak virus saya dah bawa dah. So sekarang ni virus carry ni ramai. Dah start ramai. Inilah dia kata phase 3. Dah start ramai. Sebab nak makin naik kan. Yes, sebab yang sebab dah tak ada yang selalunya yang check hospital ialah bila ada simptom kita pergi check. Yang tak ada simptom tak pergi check. Sedangkan kita dah yang tak ada simptom ni 25% dia
Yang ramainya 35% yang tak ada simptom kat sini. Macam mana yang tak ada simptom tu macam mana kiranya? Tak ada tanda-tanda macam tekak, batuk tu lah. Macam ni lah. Macam ni lah. Kebanyakan yang kan? Tak ada. Kau tak ada batuk, kau tak ada sesama. Tak ada. Sakit. Dia tak tahulah, bila sakit tekak selalunya kan ada macam sakit dia punya kelenjar apa semua, nak demam kelenjar, tak ada. Dia sakit kan, dia macam luka kat situ kan, nak telan dia pedih sikit. Habis dia bagi Google je lah. Gagal, lepas tu bagi sebab dalam mulut pun ada ulcer, so dia letak ubat apa yang macam ubat ulcer tu kan, itu je lah. Ubat yang biasa-biasa ni je lah, dia support. Support je, tak ada. Sekarang ni tak ada ubat COVID lagi. Apa dia orang is try and error. Try dulu mana yang okey, mana yang sesuai kan. Tak pasti dia ada ubat ke tak kan. Kalau dah ada ubat, senang je dia bagi kat semua pasien benda yang sama kan. Yalah. Sekarang ni tak ada lagi. Dia orang masih mencari. Tak apalah, sebab benda ni kan macam virus ni macam baru lagi kan. Tiba-tiba dia merebak dengan cepat kan. Kita pun tak minta, Fiz. Memang lah. Kita tak minta. Orang kat sini pesakit semua tak minta kan. Ramai kadang marah kenapa ni kan. Kita semua tak minta. Nak macam mana Allah nak bagi kan. Allah nak bagi. Yang terpilih saja pula tu. Nasib baik this COVID ni, virus ni, contohlah tak ramai di kalangan golongan orang-orang yang contoh orang pergi clubbing, jatuh kat situ. Bayangkan kalau orang clubbing kat sini duduk ni, budaya Islam tak bawa kat sini. Sebab tu jemaah tabligh ada kat sini. So kecap syukur, alhamdulillah. Dia orang ni banyak bantukan kita orang kat sini sebenarnya. Maknanya bila duduk sini jadi stres, depres, kan, fikir bukan-bukan, masak dengan kena apa lockdown apa semua dengan family apa semua. Dia macam ni, once dia dapat COVID, then that's it. You akan sebulan, 2 bulan tak akan jumpa dengan ahli keluarga ataupun tak jumpa terus. Betul. Berapa lama? So kalau solat jemaah boleh ikut soft ke ataupun jarak-jarak juga? Sini dia jarak-jarak. Jarak-jarak lah. Jarak-jarak. 1 meter jugalah Sedepa macam tu. Sedepa je lah. Satu dom tu 14 orang je kan? Yang kat sini 14 orang. Lepas tu dia ada kat tempat kuarantin lain pun ada. Dia banyak tempat kuarantin. Tapi ini untuk macam stage 1 ni, daripada hospital dia akan hantar sini dulu. Lepas tu kalau tengok dah okey, dia akan pergi ke tempat-tempat yang lain. Macam ada yang dah negatif, kena kuarantin lagi. Kena kuarantin lagi 2 minggu tau. Kalau negatif lagi? Negatif, kena kuarantin 2 minggu lagi. Itu yang cakap yang pakcik tadi tu 22 Mei 22 Mac. Ni ada lagi sini lah. Berapa lama dia tak balik. Lepas tu cakap pakcik itu dah 16 hari dia. Dah bulan 4 lah. Lepas tu cakap pakcik berapa lama dah tak balik? Saya dah 3 bulan tak balik rumah. Dia pergi buat apa? Dia keluar lah kan. Jemaah tabligh kan dia keluar sana buat dakwah kat sana kan. So 3 bulan, lepas tu berapa lama lagi nak balik ni? Itulah, duduk je lah. Dia still negatif ke? Positif ke? Dia belum dapat jawapan lagi. Dia baru ambil swab, tak dapat jawapan lagi. Kalau negatif, dia kena kuarantin lagi. Kalau dia nak balik rumah, boleh balik rumah, tapi pastikan rumah tu tak ada orang. Allah. Saya macam tu lah tu. Nanti macam tu lah. Nanti bila kalau contoh dah negatif, limas punya pakaian ni, mas ni. Lemas kan? Jadi lemas kan? Aku lemas. Tahan. Takut jangkit kat orang dia. Ambil nafas je. Ambil nafas tak tahan. Lagi pakai balik. Dia memang diwajibkan pakai terus. Tidur pakai juga Kalau tidur pakai. Kadang-kadang pakailah. Sebab kita kadang-kadang ada pesakit-pesakit kat sini dah negatif kan. Kita tak naklah jangkit kat dia pula. Ada juga yang ada negatif.
dia nak menunggu keluar, kadang-kadang nak tunggu result. Nak tunggu 2-3 hari atau 1 hari tu kan. Mungkin dia dah jawapan negatif, lepas tu nak kena tunggu tempat yang dikuarantinkan kat mana, nak kena susun dulu, mungkin ambil dalam 1-2 hari. Oh, yang kat situ tak adalah yang dikatakan satu dorm tu 14 orang semua dah positif, tak lah. Tak semestinya. Oh, tak semestinya. Kalau ni daripada hospital akan masuk datang sini, ada akan tunggu sampai negatif baru dia orang datang keluar, ataupun pergi kuarantin mana-mana lah. Campur campur lah. Ada macam mana dia boleh campur sekali? Korang pegang besi, pegang itu semua tu sama juga. Dia macam apa ni, asing-asing. Kat kita kat sini kita kena jarak lah. Kena basuh tangan selalu, pakai mask selalu sebenarnya kan. Kalau ada doktor datang, kita pakai mask. Takut kena kat doktor, kesian lah dia orang kan. Kita tak boleh lah, doktor, nurse apa semua kita pakai mask. Tapi doktor pakai PPE kan? Diorang pakai lah, maknanya dua-dua buat prevention. Bukan one side je. Kan kau nak Hafiz. Kalau aku boleh cakap, aku nak kau ambil ambil apa? nak sikit. Tak, kalau Allah cakap so kena lah. Nak buat macam mana kan? Kita kena redor benda. Kita bukan minta kan. Kalau dia jauhkan lah. Kalau dah kena macam mana. Redor je lah. Terimalah dengan hakikat. InsyaAllah tak ada apa-apa. Tak ada masalah lah. Kau pun okey, tak ada masalah. Sikit tu. Soalah dia on and off kan. Kadang-kadang letih sikit tu biasa lah. Kita kena kuat lah. Kita kena kuat lah. Itulah. Kita kena kuat lah. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain ada dengan khabar? Sihat je semua. Cameraman? Oh, cameraman. Yang itu kat ICU. Masih lagi. Masih kat ICU lagi kan? Kawan-kawan ada. Kita orang ni bersepah sebenarnya ni. 2 dekat sana, sebelah wad belah sana. Yang seorang depan wad ni. Ada? Hai macam tu lah. Hai. Oh, ada orang kat sini? Ada setengah kat sini, ada setengah dekat institut latihan dekat area Sungai Buloh lah. Oh, semua dekat situ. Kira nak dikomparekan memang semua kan kena saringan kan? Semua kena. Sebenarnya kan nak selamatkan kerajaan kan, buat semua orang yang sihat ke, yang tak sihat ke, setiap rumah kena buat check. Kan kita tak tahu siapa yang positif. Kita tak tahu. Kalau macam ni cara 14 hari tak menjaminkan sebenarnya. Dia kena 21 hari. Macam ni kan, macam saya 15 hari baru rasa simptom. So tak rasa macam do something lah kan. Sebab tu lah kita kena buat PKP yang lama lagi. Dia tak boleh dalam masa dekat tak boleh. Dia kena buat macam tu juga. Dia umpama macam kita kena influenza, AB kan. Macam ni lah, benda macam ni lah. Influenza, dengue ke apa kan. At least benda tu kita nampak sakit dia macam mana. Dan vaksin dia pun ada kan. Benda ni kita tak nampak. Kita pergi check pun. Aku pun tak tahu cara dia orang check tu macam mana. Sebab cara dia orang check tu sebiji macam influenza. Ambil tekak, ambil hidung. Betul lah. Sebab aku pernah kena influenza, ni pernah kena influenza. Anak-anak aku semua pernah kena influenza. So benda tu kita orang tahu macam mana dia punya sakit dia nak ambil benda tu. And then aku macam heran macam benda ni macam sama macam influenza. Tapi bila orang bagi tahu dia punya virus ni dia tangkap paru-paru. Yang itu yang macam aku confused sikit. Dia macam ni, dia macam pneumonia, okey. Pneumonia kan, radang paru-paru kan. Radang paru-paru. So cuma bila dia masuk dalam
hidung, masuk pernafasan kita sampai ke paru-paru. Apa dia buat? Dia ni dia akan melekat di paru-paru kita dan dia akan jadi macam gam. Sebab tu air kan kalau macam apa ni pneumonia ke apa ke, dia ada paru berair kan. Paru dia akan ada air. So dia akan masuk straw untuk sedut. Kan. Tapi bila yang ni dia susah sikit sebab dia melekat kat dinding. Dia faham tak? Kat kita punya paru-paru tu dia melekat. Dia macam kanji. Macam tu lah ada orang cakap kan. Dia melekat so tu jadi dia punya perjalanan tu agak susah sikit. Tu yang pasien kena menyerap, nak suruh mudahkan lagi untuk pernafasan. Oh, dia ajar jugalah. Bukan tak, yang menyerap ni kat ICU ni. Kat ICU kan orang baring kan. Tak ni dia kena menyerap untuk mudah lagi proses tu. Dekat ICU. Yang cakap pun penat tu. Yalah. Letih tu nak cakap tu. Mengguna pernafasan ni. So mungkin ada doktor-doktor yang kat dalam ni yang tengah tengok kan. Tak tahu lah betul ke tak betul. Kalau tak betul tu tolong betulkan lah. Kan, betul tak Yalah. Itu melalui apa yang kita tengok, apa yang kita lihat. Dan saya lalui kat sini. Itulah, bukan nak cerita pasal COVID. Sebab COVID, bukan nak cerita pasal COVID. Nak cerita kelebihan dan nikmat bila berada di ward ni. Lain pada lain. Sebenarnya kita pernah masuk ward sebelum ni. Yalah. Tapi ini memang berbeza, totally berbeza. It change everything. Ada brother ni yang seorang depan ni, dia dah pergi kuarantin tapi dia kata bang saya ni jarang semayang. Tapi bila dah datang kat sini, saya jadi sebelum solat lagi. Lepas solat lagi. Sebelum tidur solat dah. Pagi bangun solat duha semua ada. Cakap ya Allah ya Tuhanku. Itu yang macam benda ni muhasabah Hafiz. Muhasabah. Kita duduk sini kan. Bila duduk sini tengok kat tingkat tolong je kan. Apa lagi ya? Kenapa Tuhan pilih aku? Dia nak bagi hikmah yang paling baik, paling best, paling baik, paling cantik. Mana yang terpilih saja. Tapi itulah, kita orang yang dekat luar ni, kita orang ni macam mengharapkan miracle lah. Miracle daripada Allah SWT sebelumnya sampai Ramadan ni, sebelum sampainya pada malam pertama tarawih dan juga Aidilfitri kan, kita minta pada dia lah satu benda yang miracle yang dia boleh mampu untuk membantu umat Islam seluruh dunia ni. Itu je lah. Itu je yang kita mampu. Yang lain tu kita tak dapat nak gambarkan lagi kan. Hanya bibir-bibir manusia yang bercakap benda yang baik, benda yang buruk. So aku dah dengar juga Ustaz cakap tolong dalam waktu sekarang ni yang mana perempuan tidak pakai tudung, tolonglah pakai tudung. Yang mana yang tak semayang, pergilah semayang. Yang mana tak kenal Al-Quran, bukalah Al-Quran sekarang ni. Macam-macam lah fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Kadang-kadang benda-benda tu betul juga kan. So tak apa lagi kau nak buat dalam keadaan macam ni. Dan kita dengar ada desas-desus satu dunia sekarang ni berkenaan dengan virus ni. Bukan dua orang, 3 orang tau. Ratusan ribu orang. Macam kita sekarang ni dalam peperangan dunia yang ketiga lah. Tapi benda tu kena muhasabah diri sekarang lah ni. Kita kena muhasabah diri apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita kena terima lepas ini kan. Betul lah. Yang dah kena, insyaAllah dia orang akan baik, dia orang akan pulih. Yang kita yang belum kena ni,